Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini hari Sabtu, satu berita yang paling duka cita diterima oleh Najib. Ini susulan memorandum untuk pengampunan Najib. Aku fikir itu semua hampir jadi mustahil dan hampir duka cita serta jadi sia-sia kerana bekas peguam negara, bekas AJ iaitu peguam negara mengatakan bahawa pengampunan biasanya setelah menjalani 2/3 hukuman Najib. Kalau 2/3 daripada 12 tahun tambah 5 tahun kalau tak mampu bayar denda 210 juta, lebih kurang Najib perlu tinggal di penjara lebih kurang dalam 4 tahun barulah biasanya pengampunan diterima. Datuk Seri Najib Razak boleh membuat petition kepada Yang di-Pertuan Agong dengan segera bagi mendapatkan pengampunan, menunda atau mengurangkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikenakannya. Bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Othman berkata, perkara 42 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan mengurangkan hukuman bagi segala kesalahan dibicara dan dilakukan dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Saudara-saudara para penonton sekalian, beliau berkata, lembaga pengampunan yang ditubuhkan bagi setiap negeri perlu membabitkan peguam negara. Ketua Menteri Dalam Negeri dalam kes Najib adalah Menteri Wilayah Persekutuan dan tidak lebih daripada 3 anggota lain yang perlu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun katanya lagi, mengikut perkara 42 dalam kurungan 9, lembaga pengampunan perlu menimbangkan sebarang pendapat bertulis yang dikemukakan peguam negara mengenai perkara itu. Sekiranya Najib memohon pengampunan diraja, maka ia perlu diproses mengikut peraturan dan dibentangkan lembaga pengampunan. Jadi, masih terdapat saluran untuk Najib mendapat keampunan dan dikurangkan hukuman, katanya ketika dihubungi BH. Beliau berkata seseorang yang sudah disabitkan dengan hukuman biasanya akan menjalani 2/3 daripada hukuman dijatuhkan terhadapnya. Manakala baki 1/3 akan mendapat pengurangan secara automatik jika berkelakuan baik. Abu Talib adalah timbalan pendakwa raya ketika bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris disabitkan atas kesalahan rasuah pada 1977 dan kemudian menjadi peguam negara. Ketika bekas Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Mokhtar Hashim disabitkan membunuh Datuk Muhammad Taha Talib iaitu Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan pada 1983. Harun mendapat pengampunan diraja pada 1982, manakala Mokhtar dibebaskan daripada hukuman itu pada tahun 1991. Sementara itu, pengamal undang-undang Nizam Bashri Abdul Karim Bashri berkata mengikut peraturan 113 peraturan penjara 2000, petisyen pengampunan itu boleh dilakukan Najib, ahli keluarga atau peguam dilantik bekas Perdana Menteri itu. Petition pengampunan itu perlu dikemukakan kepada urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan, iaitu Seksyen Dasar Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Putrajaya. Petition pertama boleh dibuat segera yang dapat dilaksanakan oleh Najib selepas sabitannya. Namun, petition kali kedua hanya dibenarkan apabila seseorang banduan sudah menyempurnakan 3 tahun dari tarikh sabitan. Sebagaimanapun berdasarkan kes sebelum ini, khususnya membabitkan Harun Mokhtar dan Datuk Sri Anwar Ibrahim, mereka sudah menjalani sebahagian daripada hukuman sebelum suatu pengampunan diberikan, katanya. Pada Mei 2018, Anwar diberikan pengampunan penuh tanpa sebarang syarat oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ketika itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu yang paling hangat pada pagi ini, yaitu Najib Tun Razak
bakal akan tinggal di penjara Kajang atau Sungai Buloh dalam tempo yang lebih lama. Beliau tidak mungkin akan berada di sana lebih daripada 3 tahun sebelum dapat pengampunan. Pengampunan biasanya setelah jalani 2/3 hukuman, kata bekas peguam negara. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, bye-bye. Pagi ini juga, satu berita yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi dan berlaku. Perkara paling ditakuti oleh Lokman Adam akhirnya berlaku. Aku tak pasti sangatlah ini adalah ditakuti oleh Lokman Adam atau memang dia dah biasa dah. Habiskan kita tahu, kerana kita tahu Lokman Adam selalu turun naik mahkamah dengan kes saman fitnahnya dan dengan kes macam-macam lah. Akhirnya hari ini dikabarkan, disahkan satu laporan polis terhadap Lokman Adam kerana fitnah bahaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri dan Tun Mahathir berkait rayuan SRC Najib Razak telah dibuat. Satu laporan polis akan dibuat terhadap ahli UMNO Lokman Adam berhubung satu fitnah berbahaya yang dilemparkan oleh beliau terhadap yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Tun Dr. Mahathir Mohamad berkait rayuan terakhir SRC Datuk Seri Najib Razak. Laporan berkenaan akan dibuat pada hari ini Sabtu 27 Ogos di Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya disusuli dengan satu sidang media di perkarangan pintu masuk IPD berkenaan sekiranya ada kehadiran wakil-wakil media. Perincian kandungan laporan ini dan tujuan ia dibuat akan dijelaskan kepada media sekiranya ada wakil media hadir atau didedahkan kepada umum malam esok. Wakil-wakil media yang berminat boleh menghubungi Regi JC Rektodin untuk maklumat lanjut dan berhubung dengan laporan yang bakal dijelaskan itu di YouTube Regi JC Rektodin pada 9 malam ini. Sekian dulu untuk kali ini. Aku harap Lokman Adam dapat perhatian dan dapat mengambil perhatian tentang laporan polis terhadap Lokman Adam ini kerana fitnah berbahaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri dan Tun Dr. Mahathir Mohamad berkait rayuan SRC Najib Razak. Yang aku hairan, Lokman Adam dengan berani secara terbuka, ada yang dia buat di live di Facebook dan juga ada juga di YouTube, beliau membalun secara terbuka Perdana Menteri Ismail Sabri. Bahkan beliau menceritakan perkara yang tak tahu kebenarannya. Aku pun tak tahu kebenarannya benar atau tidak. Tapi memang Lokman Adam membalun sungguh-sungguh Perdana Menteri mereka sendiri datang daripada parti UMNO sendiri, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Bersama dengan itu juga Puat Zarkasi juga membalun Ismail Sabri Yaakob di dalam kenyataannya baru-baru ini berkaitan dengan poster boy Barisan Nasional UMNO. Beliau kata poster boy Barisan Nasional UMNO seakan-akan lembek katanya. Itu dulu untuk pagi ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda berkaitan dengan laporan polis ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi untuk edisi selepas ini. Bye-bye.